Jumaat 11.15 pagi di Radio Melaka FM. Syariat diperkasa, rakyat sejahtera, yang zalim akan dihukum, yang mazlum akan dibela. Ya, 102.3 Radio Melaka FM. Dan saudara, seperti yang saya janjikan, kita akan bersama dalam slot dari Kamar Syariah bersama Tuan Muhammad Saifuddin bin Osman, Pegawai Penyelidik Kanan Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah sihat. Rasanya tak lambat lagi ni untuk ucapkan selamat hari raya ni. Selamat hari raya. Baik Tuan, hari ni insya-Allah kita nak membicarakan mengenai kaedah pengiraan dan penentuan orang-orang yang berhak mendapat pembahagian harta pusaka si mati yang beragama Islam. Jadi sebagai mukadimahnya, dan apakah matlamat dan kaedah pengiraan faraid dalam undang-undang pusaka Islam ini? Silakan Tuan. Baik, terima kasih DJ Siti. Iya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih lah atas kesediaan pihak Radio Melaka menjemput kami daripada Mahkamah Syariah untuk memberi sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan harta pusaka, faraid dan sebagainya. Baik, saya teruskan kepada soalan Cik Siti tadi berkaitan dengan matlamat dan kaedah pengiraan faraid dalam undang-undang pusaka Islam. Seperti mana yang kita tahu bahawa pengiraan faraid ini hanya terpakai kepada orang-orang Islam saja. Okey. Pertamanya matlamat pengiraan ialah untuk mengetahui bahagian setiap orang waris yang berhak menerima pusaka. Mana kita nak tahu siapakah orang yang berhak dan berapakah bahagian-bahagian yang telah ditentukan kepada ahli waris tersebut. Bagi tujuan itu, berbagai kaedah pengiraan yang digunakan oleh pengamal faraid. Ada macam-macam kaedah. Dia ikut kepada negeri, ikut kepada cara-cara pengiraan dan sebagainya. Tetapi pengiraan yang terbaik ialah pengiraan yang lebih ringkas dan menghasilkan angka pecahan yang terkecil, iaitu pecahan wajar atau pecahan dalam bentuk yang termudah. Bagaimana katnya tu? Biasa yang kita biasa dengar pecahan-pecahan dia macam 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan sebagainya lah. Berdasarkan pada ilmu faraid. Walaupun ada beberapa istilah yang biasa digunakan. Biasa kalau pengamal-pengamal faraid ni dia orang faham lah. Kalau macam kita orang biasa ni kita mungkin kurang biasa dengan terma-terma ataupun dia punya sebutan-sebutan tu. Walaupun saya cuba huraikan ataupun terangkan dengan seberapa yang mudah lah untuk kita sama-sama faham secara ringkas. Walaupun kalau nak detail, saya nasihatkan belajar, berguru, sebab dia bukanlah satu perkara yang mudah diterangkan melalui panggilan telefon ataupun secara dalam online ni. Baik, yang pertama dia disebut istilahnya adalah kasri, iaitu pecahan yang kita biasa sebut 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Okey. Pecahannya. Yang seterusnya fardu. Fardu ni ialah angka di sebelah atas pada setiap pecahan. Juga dikenali sebagai pengatas, iaitu 1 dan 2. Macam kita sebut tadi 1/2, 1/4, 1 itulah. Satu kita katakan fardu tu. Dan yang ketiga je makhraj. Itu angka sebelah bawah pada setiap pecahan. Juga dikenali juga sebagai pembawah lah. Iaitu 2, 3, 4, 6, 8. Macam tadi 1/2 tu, 2 tu lah. 1/3 tu 3 yang bawah tu lah. Dan dalam konteks ilmu faraid ni, pengiraan adalah bertujuan untuk mengetahui dua perkara. Iaitu yang pertama, asal masalah, dan yang kedua, sah masalah. Asal masalah dan sah masalah. Apa yang dimaksudkan tu Tuan dengan asal masalah dan sah masalah ni? Baik. Asal masalah ni ialah pengiraan awal yang boleh menjadi asas kepada sesuatu pembahagian. Iaitu angka pembawah atau makhraj yang paling kecil bagi sesuatu pembahagian. Kebiasaannya dalam kaedah pengiraan faraid,
angka pembawah diletak di sebelah atas rajah bagi memudahkan pengiraan seterusnya seperti pengiraan tasheh, munafahat, taharus dan sebagainya lah. Yang ini yang kira dah level tinggi lah. Dah lebih tinggi ni. Munafahat, taharus ni dah kira level tinggi lah. Okey. Seterusnya sah masalah ialah hasil pengiraan yang menunjukkan saham atau bahagian setiap individu yang mewarisi. Okey. Saya kalau boleh saya bagi contoh. Contohnya. Contoh kita dengar je lah. Kita tengok. Contohnya seseorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan 2 saudara seibu sebapa lelaki. Satu anak perempuan mendapat 1/2 bahagian, manakala 2 saudara seibu sebapa lelaki mendapat asabah. Asabah ni macam saya rasa mungkin kalau pendengar yang sebelum ni ada dengar, asabah ni dia akan mengambil baki tu secara keseluruhan lah. Ya. Contoh kalau separuh dapat kepada anak perempuan, yang baki tu bagilah kepada orang yang tinggal tu. Yang asabahnya tu. Itu yang asabah. Ya. Iaitu baki sebanyak separuh. Tadi anak perempuan dapat separuh, baki lagi separuh, dia kena bahagi pula antara 2 orang saudara seibu sebapa lelaki ni tadi. Yang mana dapat asabah tu. Ya. Okey. Okay, kita dah dapat asal masalah dia makna 2. Maknanya dia dapat anak perempuan dia separuh, 1/2 dan bakinya tu 1/2. Jadi dia punya asal masalah dia ambil 2 yang bawah kepada anak perempuan tu tadi. 2 anak perempuan tu, jadi 1 mendapat kepada anak perempuan, 1 lagi bahagian tu bagilah 2 antara 2 anak 2 saudara ibu sebapa lelaki tadi. Baik. Tapi pengiraan ni masih belum selesai. Ada lagi tapinya. Kerana bahagian saudara seibu sebapa perlu dikira bahagian yang akan diperoleh oleh setiap seorang. Okey. Sebab dia 2 orang tadi kan. Jadi kita kena pula dapat tentukan berapa pula yang setiap seorang antara 2 tu. Okey. Oleh itu saham untuk saudara seibu sebapa lelaki dah dibagi pula kepada 2 orang. Okey. Dibagi pada 2 orang yang tadi. Maksudnya baki kepada yang satunya tadi, bagilah pecahkan 2. Pecahkanlah 2. Kalau katalah 1,000 bahagian contoh duit, nilai duit lah ya. 1,000 bakinya tu bagilah 2 orang dapat 500 orang. Okey. Okey, itu dia asal masalah dan tadi sah perkara masalah tu kan, sah masalah. Itu perkara 2 yang telah pun diterangkan. Dan selepas ini tuan, kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan tasheh dan tujuan dilakukan tasheh. Betul ke saya sebut tu? Betul. Baik, kita betul lah tu. Baik tuan, kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan bersama lagi selepas ini. Kita dengarkan Sang Pemilik Hati dari Roni Hussein terus menghiburkan anda di Melaka FM. Wahai sang pemilik hati yang selalu aku rindui, pada setiap senyuman dan sentuhan kau ajarkan aku erti bernyawa.
Ahli Institusi Syariah Negeri Melaka menerusi rancangan dari Kamar Syariah. Minggu ini bersama Yang Berusaha Tuan Muhammad Saifuddin Osman, Pegawai Penyelidik Kanan Mahkamah Syariah Negeri Melaka, dengan tajuk Kaedah Pengiraan dan Penentuan Orang-Orang yang Berhak Mendapat Pembahagian Harta Pusaka Simati Beragam Islam, dari Kamar Syariah 21 Mei 2021, Jumaat 11.15 pagi di Radio Melaka FM. Syariat diperkasa, rakyat sejahtera, yang zalim akan dihukum, yang mazlum akan dibela. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM 11.34 minit pagi. Kita dalam program dari Kamar Syariah bersama dengan Tuan Muhammad Saifuddin Osman, Pegawai Penyelidik Kanan Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Hari ini kita membicarakan mengenai kaedah pengiraan dan penentuan orang-orang yang berhak mendapat pembahagian harta pusaka simati beragama Islam. Tapi kalau bila bab kira-kira ni kan, tak semua orang yang pandai tau. Dan ada yang dengar je pun dia dah pening kepala. Dan ada tadi kita dah pun diterangkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan asal masalah dan sah masalah. Dan selepas ini kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan tashih dan tujuan dilakukan tashih ni, Tuan. Ya. Jadi kalau kita imbas kembali soalan sebelum ni berkaitan dengan contoh yang saya bagi, pembahagian kepada dua orang yang baki asabah tadi. Ya. Jadi dia berkait juga dengan soalan tashih dan juga tujuan tashih ni. Okay. Jadi tashih ni ialah proses pengiraan untuk mengetahui saham bagi setiap orang waris dengan angka yang paling kecil. Okay. Tashih diperlukan apabila asal masalah tidak dapat menunjukkan saham atau bahagian bagi setiap individu yang mewarisi. Sekiranya tidak dilakukan tashih, pembahagian akan menjadi sukar dan keliru kerana setiap saudara seibu sebapa lelaki, contohnya tadi tu, akan mendapat setengah bahagian daripada dua. Okay. Yang kan tadi kalau kita imbas kembali tadi, yang mana saudara lelaki seibu sebapa lelaki tadi tu, dia mendapat setengah bahagian daripada anak perempuan dia setengah, yang saudara lelaki dapat setengah. Oleh itu cara penyelesaiannya dengan melakukan tashih, iaitu dengan cara mendarab asal masalah dengan bilangan saudara seibu sebapa lelaki. Okay. Jadi tadi asal masalahnya dua, didarabkan dengan dua orang bilangan saudara seibu sebapa lelaki tadi, jadilah empat. Jadi kita dapat empat. Okay. Untuk saudara perempuan tu dia dapat separuh, maknanya dua. Jadi yang dua lagi tu dapat satu-satu lah. Dapat satu-satu, dia kena pecahkan lagi kan? Dia pecahkan lah. Macam saya maksudkan tadi, bahagi dua tu sama juga lah konsepnya. Okay. Okay. Boleh tu agak-agaknya kalau kita cubalah setakat mana yang kita boleh kita nampak, kita boleh faham tu lah. Okey, Tuan, dan seperti yang kita fahami lah sebelum ni kan, asal masalah nampak macam punca untuk membuat pengiraan. Dan batuk pula. Dan jika boleh diterangkan bagaimana untuk mendapat asal masalah pula. Okey. Asal masalah dalam sesuatu pengiraan faraid ni, dia ada 5 keadaan lah. Macam mana kita nak dapatkan tu berdasarkan pada 5 keadaan. Ya. Kalau boleh saya uraikan satu persatu secara perlahan-lahan lah kot, supaya kita dapat tangkap lah apa yang saya nak cakap ni. Yang pertamanya, sekiranya waris-waris yang menerima pusaka, semuanya terdiri daripada waris asabah dengan diri sendiri, iaitu asabah bil nafsi. Macam apa, lelaki, itu dia panggil waris asabah dengan diri sendirilah, tanpa ada waris lain. Mana dia orang saja, tak ada waris lain dah. Contoh tinggal anak lelaki je, tak ada anak perempuan, tak ada lah yang lain. Ya. Asal masalahnya dikira mengikut bilangan waris atau mengikut bilangan kepala ahli waris tu lah. Sebagai contoh, kalau saya boleh nyatakan, ada contohnya ada 5 orang anak lelaki. Okay, Yang tinggal ada 5 orang anak lelaki ahli waris dia. Maknanya asal masalah dia adalah 5. Dia kena bagi. Kita bagilah kepada 5. Dia bahagian yang sama rata je lah. Okay. Contoh yang pertama. Yang keduanya, sekiranya waris yang menerima pusaka, semuanya terdiri daripada waris asabah bersama dengan orang lain. Asabah bila ghair. Okay. Contohnya macam anak perempuan dengan anak lelaki.
dia akan dapat asobah. Tapi Asobah. dia asobah bersama. Dia ada, disebabkan dia ada lelaki anak perempuan, dia dapat asobah. Okey. Iaitu sekiranya si mati hanya meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan, pengiraannya ialah dengan bahagian nisbah 2 bahagian lelaki dan perempuan 1 bahagian. 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Untuk Sebab perempuan. Okey. Sebab ni dah apa sebab 2 bahagian lelaki dan 1 perempuan tu, yang tu memang telah termaktub dalam Al-Quran lah. Okey. Li zakari mislu hazil unsayain. Bagi setiap orang lelaki tu 2 bahagian dan setiap orang perempuan tu 1 bahagian. Yang tu tak boleh kita nak pertikaikan lagi dah. Okey. Pertikaikan lah tu. Kalau orang faham hukum, dia mengaji, untuk agama, tak boleh faham. Okey. Saya bagi contoh contoh. Ada 2 anak lelaki, ada 3 orang anak perempuan. Jadi, asal masalah dia, untuk anak lelaki tu kita kalikan dengan 2, dan untuk anak perempuan tu kita kalikan 1. Maksudnya 2 kali 2, 3 kali 1. 2, 4, 3, 1, 3. Jadi asal masalah dia campurkan dengan 2 tu bersamaan dengan 7. Asal masalah dia adalah 7. Okay. Walaupun anak dia ada 5 orang, tapi asal masalah dia ada 7. Asal masalah dia ada 7. Walaupun anak dia 5. Anak dia 5. Sebab anak lelaki tadi kita kira 2. 2. Okey. 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 3, 1 je. Sebab tu dia jadi 7. Jadi untuk anak lelaki tu, daripada 7 tu tadi, setiap seorang anak lelaki tu mendapat 2 bahagian dan setiap seorang anak perempuan tu mendapat 1 bahagian. Jadi 2 campur 2, 1 campur 1 campur 1, jumlahnya bersama dengan 7. Okey. Kalau dari segi pecahannya, boleh kita katakan bahawa anak lelaki yang pertama mendapat 2/7, anak lelaki yang kedua mendapat 2/7, anak perempuan yang seterusnya 1/7. Yang ketiga dan keempat tu samalah 1/7 seorang lah. Yang lelaki akan mendapat lebih daripada yang perempuan. Maksudnya. Ya, betul. Okey. Okey. Kaedah yang seterusnya, sekiranya waris yang menerima pusaka hanya terdiri daripada seorang waris fardu saja. Okey. Asal masalah ialah mahras yang diperoleh daripada fardu tersebut. Sekiranya si mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan sahaja tanpa waris lain, seorang anak perempuan mendapat 1/2 bahagian, bermakna mahrasnya ataupun dia punya asal masalahnya adalah 2. Sebab 1/2 tadi. Okey. Dan sah masalahnya juga 2. Okey. Untuk contoh anak perempuan seorang ni, boleh saya huraikan sikit. Jika dari seorang dia anak perempuan yang tinggal, waris lain dah tak ada dah. Isteri tak ada, bapa tak ada, anak lelaki tak ada. Jadi anak perempuan tu mendapat 1/2 bahagian. 1/2 bahagian. Dan bakinya kepada Baitul Mal. Okey. Tapi dia dah tak ada waris lain lah ni, baru pergi ke Baitul Mal. Mesti tak ada waris lain. Okey. Kalau dia ada waris lain, dia akan pecah lagi lah. Okey. Okey. Yang keempat, sekiranya waris penerima pusaka terdiri daripada seorang waris fardu dan waris asobah, asal masalah ialah mahras daripada fardu tersebut. Contohnya, sekiranya si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang saudara seibu sebapa lelaki. Isteri mendapat 1/4 bahagian dan saudara seibu sebapa lelaki mendapat asobah. Asal masalah dan juga sah masalahnya adalah 4. Okey. Contohnya tadi, isteri 1/4. Jadi dia ambil dia punya pembawah dia tu, asal masalahnya 4. Untuk asobah yang baki tu dapat 3 lah. 3. 1/4 tadi, 1 kepada isteri, so 3 bakinya tu kepada yang lain tu lah. Okey. Sebab apa tu. Okey. Okey. Ya, okey. Saya teruskan kepada kaedah seterusnya. Yang kelima, sekiranya waris penerima pusaka terdiri daripada 2 kumpulan waris fardu atau lebih, cara mendapatkan asal masalah adalah melalui kaedah 4. Kaedah yang tadilah. Kaedah yang sebelum ni 1/4. Okey. Sekiranya bagi setiap kumpulan waris terdiri daripada seorang waris saja, asal masalah telah dapat menunjukkan saham bagi setiap individu. Oleh itu tidak perlu pada tasheeh dan ini dikategorikan sebagai masalah ringkas. Dia ada pula keadaan dalam mana keadaannya
keadaan masalah ringkas. Mm-mm. Sekiranya dapat lebih daripada seorang waris dalam satu kumpulan, tasheh perlu dilakukan untuk mengetahui saham bagi setiap waris. Inilah dikategorikan sebagai masalah tasheh. Okey, itu masalah tasih lah. Dan bagaimana cara pengiraan masalah ringkas dan masalah tasih ni tuan? Dia ada tadi untuk kita buat pengiraan ni kita ada kalau tak silap ada 5 kaedahnya, kan? Kaedah untuk mendapatkan dia punya asal masalah tu lah. Ya, dan cara pengiraan masalah ringkas dan masalah tasih ni bagaimana tuan? Okey, masalah ringkas kalau saya boleh terangkanlah ya. Masalah ringkas ialah pengiraan yang dibuat ke atas sesuatu kes itu hanya sekali saja. Di mana pengiraan itu saham bagi setiap individu yang mewarisi telah dapat diketahui. Maknanya contohnya kita tak boleh tasih dah. Katalah dia tu tadi macam tadi ada 2 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Itu kira macam masalah ringkas lah contohnya tu. Okey. Kita tak perlu nak pecahkan lagi, nak detailkan lagi bahagian setiap seorang tadi. Kita dah tahu dah ya. Masalah tasheh ialah kes di mana setelah diketahui asal masalah masih perlu kepada pengiraan seterusnya sehinggalah mendapat mengetahui bahagian setiap individu yang mewarisi. Masalah tasheh juga berlaku bila mana si mati meninggalkan waris-waris yang berbilang fardu dan berbilang waris dalam satu kumpulan. Ramailah ni yang nak mewariskan harta ni. Ramai contohnya dia ada bapa, dia ada suami, dia ada lelaki. Itu kalau yang asabah yang fardu lah. Kalau yang lain tu mungkin dia ada saudara, dia ada 2-3 orang adik-beradik. Kalau tak ada apa-apa lah ya. Kalau dia dalam keadaan dia dah tak ada anak ke, dia pergi pula pada saudara, adik-beradik dia, sepupu lah apa dan sebagainya lah. Tengoklah jauh mana dia pergi kepada ahli waris yang tinggal lah ya. Okey. Yang berbilang fardu ni bermakna dalam suatu kes tu terdapat lebih daripada satu bilang fardu. Macam contoh saya cakap tadi, si mati meninggalkan ibu, isteri, anak perempuan dan juga anak perempuan. Itu berbilang fardu. Kalau berbilang waris tu bermakna dalam satu kumpulan waris tu mengandungi lebih daripada seorang waris. Contohnya si mati meninggalkan 2 isteri. Kalau yang kahwin yang kahwin 2 lah, yang poligami lah ni kan. Yang poligami ni. Lepas tu dia ada pula 3 anak perempuan. Yang ni bermakna dia berbilang waris dalam 2 kumpulan. Lain-lain tu, kumpulan lain-lain tu. Dah isteri dah ada 2 pula, dah berbilang dah. Anak perempuan pula ada 3 lagi, berbilang lagi. Masih bilang je. Agak lepas tu hanya orang yang faham je cara pengiraan ni akan tahu macam mana nak buat pengiraan ni. Macam saya ni macam orang awam memang susah lah ni. Boleh dia tapi belajar lah. Ya betul. Sebab ilmu faraid ni adalah ilmu yang mudah dipelajari. Tapi dia juga ilmu yang mudah hilang daripada ingatan kalau tak diamalkan. Sebab dia mengira macam matematik kan. Ya, Dan baik. Sikit lagi tambahan ya. Ya, sila. Masalah tasheh juga berlaku sekiranya si mati meninggalkan waris fardu bersama dengan waris asabah dengan orang lain. Asabah al-ghair contohnya. Contohnya si mati meninggalkan isteri dengan anak lelaki dan perempuan. Dia kalau ikutkan tadi asabah. Okey. Untuk anak lelaki dan perempuan tu asabah. Tentulah lebih kurang. Okey. Luan, pengiraan ini, cara pengiraan pembahagian harta pusaka ini, kalau katakan si ibu meninggal dunia dan pembahagian harta untuk lelaki, untuk perempuan semuanya sama lah cara pengiraannya untuk waris-warisnya. Macam saya cakap awal tadi, kalau ibu memang perempuan lah, dia ibu lelaki kan. Maknanya kalau macam ibu, bapa, isteri, suami, dia dah ditentukan dia punya bahagian dia. Dia ada 1/4. Kalau isteri tu 1/4, 1/8. Kalau suami tu mungkin 1/4, 1/2. Yang tu dia tidak akan berubah lah dia punya bahagian dia tu. Dia yang berubah ni kalau yang melibatkan berbilang yang ahli waris tadi, berbilang macam anak perempuan, lelaki, dia mungkin boleh jadi 1/2, dia mungkin boleh jadi 2/3 kalau dia berbilang. Untuk anak perempuan kan. Perempuan kalau dia seorang dia dapat 1/2. Tapi kalau dia dah ramai dia daripada 2, dia dah pergi pada 2/3. Tapi dengan syarat dia tidak ada anak lelaki. Ada banyak lagi lah dia punya punya pengiraan, dia punya,
macam mana cakap, dia contoh dia tu, dia tak samalah keadaan dia tu. Antara satu kes dengan satu kes berbeza-beza mengikut keadaan lah. Baik, Tuan, kita dah di penghujung ya. Dan mungkin ada nasihat Tuan kepada masyarakat tentang kaedah pengiraan dan penentuan orang-orang yang berhak mendapat pembahagian harta pusaka si mati yang beragama Islam ini. Sebab bila bercerita mengenai harta pusaka ni kan, kadang-kadang boleh menimbulkan perbalahan. Jadi apa nasihat Tuan? Silakan. Baik, terima kasih DJ Siti. Jadi saya bagi pihak Mahkamah Syariah Melaka ingin menasihatilah orang awam, khususnya umat Islam di negeri Melaka ni, jika berlaku sebarang kematian ahli keluarga, ahli waris yang terdekat, kalau boleh tu dengan seberapa segeralah kita pergi buat permohonan CJ Faraid di Mahkamah Syariah. Bukan apa, kalau semakin lama ni semakin sukar kita untuk mendapatkan maklumat, dokumen, kemudian mungkin dalam tempoh kita belum pergi tu mungkin berlaku pula kematian yang baru. Jadi mungkin tu akan berlaku pula pengiraan berlapis ataupun munasihat bertingkat-tingkat dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan kesukaran lah di pihak ahli waris ni untuk dapatkan dokumen, nak mencari dan sebagainya tu susah. Jadi kalau boleh tu seberapa segera setelah selesailah semua urusan-urusan yang wajar, yang patut tu, pergilah ke Mahkamah Syariah, buatlah permohonan CJ Faraid untuk memudahkan urusan-urusan di tempat yang lain lah. Di sebab yang memerlukan CJ Faraid, mungkin di urusan di pusat kewangan, bank-bank, tabung haji, KRSP dan sebagainya, yang mana memerlukan CJ Faraid sebagai dokumen-dokumen sokongan. Jadi saya rasa secara ringkasnya saya untuk hari ini saya juga mengucapkan selamat hari raya lah. Untuk pendengar kepada Radio Melaka khususnya. Terima kasih sekali lagi. Dan semoga kita semua dihindari dan dijauhi daripada wabak dan bala bencana lah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Baik. Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan Melaka FM bagi memberi penerangan kepada masyarakat, kepada semua berkenaan dengan kaedah pengiraan dan penentuan orang-orang yang berhak mendapat pembahagian harta pusaka si mati beragama Islam. InsyaAllah bulan hadapan kita akan bersama lagi dalam slot dari Kamar Syariah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia saudara, kita bersama dengan Pegawai Penyelidik Kanan Mahkamah Syariah Negeri Melaka, Tuan Muhammad Saifuddin Othman dalam slot dari Kamar Syariah. Dan pastikan anda terus bersama Melaka FM. 12 tengah hari nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Jadi pastikan anda terus bersama Melaka FM. Salam Aidilfitri, terus menghiburkan anda.